Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin imamil muttaqin wa qaidid du'ati wal mujahidin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatih. Kita masuk kepada muka surat ataupun halaman 152 bawah sekali, dan menyalahi oleh Mu'tazilah. Dan menyalahi oleh Mu'tazilah. Maka berkata oleh mereka itu bahawasanya doa tiada memberi manfaat dan tiada jadi kafir mereka itu dengan yang demikian, kerana tiada mendustakan mereka itu akan Quran. Berlainan dengan pegangan Mu'tazilah, di mana mereka mengatakan bahawa doa tidak memberi manfaat. Perbincangan kita ni dalam tajuk doa, di mana pegangan ahli sunnah wal jamaah, doa kepada orang mati itu siapa beri manfaat. Itu sepakat ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, doa kita kepada orang mati siapa dan beri manfaat. Tak serupa dengan Mu'tazilah. Pegangan ataupun akidah Mu'tazilah, dia kata doa tidak beri manfaat. Jadi pegangan setara tu katanya Tok Syekh kita ni, dia kata tidak jadi kufur kerana mereka tidak mendustakan Al-Quran. Sebab itu tak ada sabit secara qat'i. Jadi mana-mana hukum qat'i apabila ada orang menyanggahi yang tidak percaya kepada hukum qat'i, maka itu kufur. Adapun ini ni dia bukan qat'i, sebab hadis dengan Quran itu tidak menyebut dengan cara jelas, cara sharih. Seperti ayat ud'uni astajib lakum, bahkan mentakwil mereka itu akan doa dengan ibadat dan akan memperkenankan dengan memberi pahala. Adapun ayat maksudnya, katanya Mu'tazilah tadi, ud'uni, mintalah kepada aku, doalah kepada aku, astajib lakum, nescaya akan kuperkenankan, aku akan mustajabkan permohonan kamu. Di situ dia duduk. Jadi ayat ni, ya Tuhan kata, mintalah doa kepada aku dan aku akan perkenan doa. Katanya Mu'tazilah, dia takwil kalimah mintalah ni, doakanlah tu, dalam ayat tersebut dengan mana beribadatlah. Beribadatlah, nescaya aku, Allah akan memberikan kamu pahala. Dia duduk situ je. Kalau orang mati, dia kata nak ibadat guana, tempat bagi dia. Dan bermula perkataan pengarang rahimahullahu ta'ala. Pengarang asal ni ialah Abu Ja'far At-Tahawi. Dalam matan dia sebut, dan menunaikan ia akan hajat. Gapo makna maksud pengarang ni mengikut huraian daripada Tok Syekh kita ni, Syekh Abdul Qadir Mandili ni. Dia kata dengan limpah kurnia Allah Ta'ala menunaikan ia akan hajat hamba. Allah SWT kuasa duduk dia, pilihan duduk dia, iradat duduk dia. Kita ni bahagian minta, dia bahagian menunaikan permintaan. Dan tidak menjadi kewajipan Allah Ta'ala untuk terima doa.
Tak ada siapa dia boleh paksa dia, tak ada siapa dia boleh suruh dia. Tapi kalau dia tunaikan permohonan kita, permintaan kita itu baik budi dia, limpah kurnia. Duduk situ dia. Macam dia di syurga lah. Dia balas syurga tu bukan kerana ibadat semata-mata, bukan boleh beli ibadat tu nak beli syurga. Tapi syurga dia beri tu, dia beri syurga tu adalah kerana rahmat dia, kurnia, limpah kurnia dia, dia kesian belah dia. Situ dia. Itu akidah kita. Kerana ia juga Tuhan yang maha kuasa, lagi maha kaya, lagi sangat pemurah. Itu sifat duduk dia belaka. Kuasa duduk dia, kaya duduk dia, tapi pemurah pula. Dia kaya, dia pemurah. Mana bukti pemurah dia? Orang lawan dia pun dia beri. Sifat pemurah dia. Orang kupu, orang yang musyrik, orang syirik, tak pernah dengar kata dia. Tapi oleh kerana murah dia beri dia lebih pada orang Islam. Pasal apa? Bagi dia tak ada nilai. Sebab tu dalam hadis dia kata, "Lau kanatid dunya ta'dilu janahal dzubab, ma saqa kafiran syurbatan ma." Sekiranya dunia ni di sisi Allah dinilai sebesar sayap lalat je. Kalau dah di sisi Allah, nilai dunia ni sama mahal dengan sayap lalat. Nescaya orang kafir tak boleh minum walaupun seteguk air. Tapi oleh kerana tak ada nilai di sisi Tuhan, kita je habis ring. Dunia adalah segala-gala bagi kita, tapi di sisi Allah tak ada nilai. Hak tu ya dia beri juga ke orang hak lawan dia ni. Kalau barang tu berharga, dia tak beri buat berapa orang lawan dia. Tapi apa ya dia beri kaya, beri harta, beri dengan kedudukan, beri dengan kuasa. Si bobok ni ke barang dunia tu, orang kafir boleh kecapi semasa duduk atas dunia ni. Tidak lain tidak bukan kerana di sisi Allah tak ada. Walaupun Nabi sebut ta'dilu janahal dzubab, nak timbang dengan sayap lalat pun bagi Tuhan itu tak ada nilai sikit habuk. Itu nak ayat pemurahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekalian hamba itu lemah dan sangat berharga. Kata pengarang kita kata dia Allah ni menunaikan hajat. Gapo maksud dia? Limpah kurnia Allah untuk menunaikan hajat hamba-Nya. Itu limpah kurnia dia kerana bakpo dia tu boleh tunai hajat dengan limpah kurnia kerana dia Tuhan yang maha berkuasa. Tak ada orang lain berkuasa melainkan dia, lagi maha kaya serta maha pemurah. Tiga perkara, tiga sifat yang ada dia ni, kuasa, maha kaya, maha pemurah, tiga ni lah sebagai saluran untuk dia salurkan nikmat dia kepada hamba. Dan hambanya lemah dan sangat berhajat. Kita nak bincang depan lagi. Gapo makna kita ni lemah, kita ni berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi Allah Ta'ala menunaikan hajat hambanya itu adalah ia pada masa yang dikehendakinya dan dengan kelakuan yang dikehendakinya dan jika dikehendakinya, kerana firman Allah Ta'ala, fayakshifu ma tad'una ilaihi insya'a, artinya maka menghilangkan Allah Ta'ala akan kesusahan yang kerananya menyeru kamu dengan semata-mata kehendak. Tetapi Allah SWT menunaikan hajat hambanya jika dia kehendaki. Kalau dia tidak kehendaki, dia tak tunai. Pasal apa Allah SWT dia tunai hajat hamba dia? Kerana dia kehendaki, iradat dia. Dia nak tunai. Itu terletak kepada diri dia, kehendak dia. Jadi sebenarnya ya kita duk minta tu, kita nak cari peluang. Biar dalam banyak-banyak kita minta tu, dia kehendak dia nak beri permintaan hak kita nak tunaikan. Dan dia tunai pula, dia kata mengikut masa dan cara dia kehendaki. Dia tidak kira masa kita. Kalau kita ni kita nak segera dah. Minta. Bila dia nak beri tu, tak dia. Dia cari masa yang mengikut bijaksana dia, mengikut ukuran dia terbaik. Ini ketika mungkin kita minta tu telur, minta tahun depan. Kadang-kadang kita tak ingat lah. Oh, kita pun ingat 5 tahun dulu aku minta berdoa nak suruh jadi seni hidup.
Tak, kita tengok kadang-kadang orang tua tu duduk berdoa dia seorang. Tiko dia muda ke lah. Ya Allah, tolong luahkan sikit rezeki aku ni, anak ramai, nak perah payah ni. Minta juga pagi, petang, siang, malam, tiap-tiap kali semayang pun dia minta semua, Tuhan tak beri. Tapi tiba-tiba bila dah sampai satu ketika 10 tahun anak besar berlaku, tiba-tiba jadi murah rezeki dia. Lagu mana ni boleh mari mula? Oh, hak minta 10 tahun mula. Apa tu Tuhan holot tikon ni, tak holot tikon mula. Tu bijaksana dia. Dia tahu pada patut bila nak buat. Bukan ukuran kita. Kalau ikut orang kita, lepas pada kita raut, lepas pada kita akak tangan tu, kalau boleh nak biar turun selalu, tak. Walaupun ada kadang-kadang Tuhan buat turun selalu. Gapa dia? Semayang minta hujan. Itu berlaku dalam sejarah. Kan kita baca dalam hadis dulu, Nabi kan, lepas semaya istisqa, lepas semaya minta hujan tu, sudah saja Nabi berdoa tadah tangi tu, awan pergelap, berkumpulnya awan, dia kata. Kan dalam hadis tu, turun hujan, maka bergelacar marilah, dia kata, umat Islam pada ketika tu suka, sehingga dalam riwayat tu Nabi suka, Nabi sengih suka, nak suka kelih gelagak orang tu, muka lama tak jumpa hari. Bila orang tu, hak ni gambil jeluk, hak ni gambil beledi, hak ni gambil payah, belakang pakat tak ada. Maknanya segera lepas doa semaya sunat istisqa tu turun selagi hujan. Lepas tu tidak lagu tu sama. Jadi tidaklah kata benda tu segera ada, Tuhan kadang-kadang Tuhan beri lama baru dia beri. Kita kata apa baru beri, kalau beri mula baik tu fikiran kita. Bijak dia ke bijak kita, kena duduk situ. Pandai Tuhan daripada kita. Dia tak witik tu dah ni dah terbaik dah. Walaupun otak kita tak boleh mikir apa witik ni, dak betul dia. Kena duduk situ baru kita nak jadi orang mukmin. Sebab dia sebut sininya mengikut masa. Dan cara dia beri pula mengikut cara dia, bukan cara kita. Jadi firmannya yang disebut tadi, fayakshifu ma tad'una ilaihi insya'a. Dalam surah Al-An'am ayat 41. Dia Allah menghilangkan kesusahan ke atas apa yang kamu pohonkan jika dikehendakinya. Nabi Ayub kalau mengikut dalam tafsir, dia sakit tu bukan tak berdoa. Doa masyan darra wa anta khairul, enggak boleh sebut tak? Tak ingat dah, dalam Quran tak ada. Dia doa, tak putus-putus. Nabi Ayub doa juga, berdoa juga. Kalau tidak silap dalam tafsir disebut 7 tahun. 7 tahun. Duduk sakit. Nabi Ayub sakit. Itulah seorang Nabi yang kita tahu dalam sejarah dia sakit. Cuma bila dia duduk mengajar cerita Nabi Ayub sakit tu, tambah lebih-lebih pula. Siapa dia kata bini lari, kenapa bang busuk, korak, berapa gitu gini. Tidaklah sampai gitu. Dia tidaklah kata sakit sehingga merendahkan martabat seorang Nabi. Itu orang kita dia tambah, tak tahu dari mana riwayat. Sakit sakit sudahlah. Bila dalam hadis, dalam tafsir disebut Nabi Ayub sakit, ya sakit lah. Tapi sakit berpanjangan. Tapi lama lah tak ingat. Masa baca dulu ada diingatkan setelah 7 tahun. 7 tahun dia menderita sakit. Pasal apa? Dia Nabi minta. Ni sebab tu dia kata fayakshifu ma tad'una ilaihi insya. Allah menghilangkan kesusahan kata apa yang kamu pohonkan jika dikehendakinya. Mengikut masa dan cara yang Allah sendiri atas bijaksana dia. Jadi Nabi Ayub bersabar begitu. Bapa ia tidak beri sembuh lagi. Padahal Tuhan. Tuhan tidak kebui. Tika tu dia beri lama. Nabi suka juga Nabi Yunus hanya telan di ikan tu. Berapa lama tak tahu. Dalam tafsir ada lagi baca tafsir. Berapa lama dah tu? Ada kalau kita baca tafsir tak cara lama bukan kata dia berdoa doa Nabi Yunus la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bukan kata lepas dia doa tu cof lebih selalu doa lama tu dalam tu. Jadi kalau bila kita faham benda-benda gitu, kita nak didik diri kita, tarbiyah diri kita. Bila kita berdoa, jangan kita berasa nak cepat. Situ nampak tak?
Nabi dia, dia sayang, pilihan dia Nabi Rasul lagi, Nabi lagi. Tidaklah dia beri itu sebagaimana kehendak Rasul, kehendak Nabi. Sebab apa? Dia Tuhan, dia Maha bijaksana, dia reti semua benda. Apa yang kita fikir terbaik bukannya mestinya terbaik. Itu adalah fikiran kita yang lemah. Ada situ apa dah? Dan adalah ayat ini menunjukkan ia atas takyid dengan kehendak Allah Ta'ala. Maka dikaitkan dengan dia segala ayat yang mutlak seperti dua ayat yang dahulu. Maka makna keduanya nescaya aku perkenankan jika aku kehendaki. Wallahu Ta'ala. Ayat tersebut menunjukkan bahawa doa bergantung kepada kehendak Allah serta dua ayat yang terdahulu. Ayat lah, ud'uni yastajib lakum kata kan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qultu kan. Jadi dia kata dia bergantung, takyid ni maknanya ada kaitan, dia bergantung kepada kehendak Allah serta dua ayat yang kita dengar dulu. Maknanya sesuatu doa atau permohonan diperkenalkan bergantung kepada kehendak Allah, iaitu jika dia kehendaki, sekiranya, iaitu jika dia kehendaki. Itu bergantung. Macam tadilah. Tuhan nak bergantung, nak tunaikan permohonan kita bergantung kepada kehendak dia. Habis itu dah. Kita balik semula kepada matan baru ni. Teks asal Imam At-Tahawi ni disebut begini sebab kitab ni asal kitab Arab, sebagaimana kita tahulah. Kitab ni kitab Arab, diterjemuh dan dihurai oleh Syekh Abdul Qadir Mandili. Abu Ja'far At-Tahawi ni royak dah dulu kan 300 berapa hijrah sekali dengan Abu Hasan Sya'ari. Dia dulu dia sikit rasa dia mati dia. Wa yamliku kulla syai'in wa la yamlikuhu syai'un wa la ghina 'anillahi ta'ala tarfata 'ain wa man istaghna 'anillahi tarfata 'ain faqad kafara wa sara min ahlil hayy. Terjemahnya, dan memiliki ia akan tiap-tiap sesuatu, dan tiada memiliki akan dia oleh sesuatu, dan tiada terkaya daripada Allah Ta'ala sekelip mata. Dan barang siapa terkaya ia daripada Allah Ta'ala sekelip mata, maka sesungguhnya telah kafir ia dan jadi ia daripada yang binasa. Dia Allah memiliki tiap-tiap sesuatu makhluk, sementara dia tidak dimiliki oleh sesuatu. Dia hanya Tuhan punya, dan dia tidak dipunyai oleh sesiapa. Itulah Allah. Kita ni adalah hak kepunyaan Allah. Adapun Allah, dia Tuhan punya kepada seluruh makhluk. Tolak dia hak lain tu, dia Tuhan. Sebab tu dia memiliki setiap sesuatu. Dia dua, Khalik, makhluk. Khalik dia seorang, makhluk lain pada dia, semua makhluk. Sebutlah bergabung. Lepas tu, siapa dia Tuhan punya makhluk? Dia. Sebab tu dia kata dia memiliki tiap-tiap sesuatu makhluk. Sementara dia tu tidak dimiliki oleh sesuatu. Dia tak ada Tuhan. Sebab dia Tuhan. Faham situ tak? Tiada sesuatu yang terkaya. Mana yang terkaya, mana tidak berajak. Tak ada benda yang tak berajak. Ingatlah, kalau istilah kita ni, terkaya mana tidak berhajat. Faham ni? Orang kaya ni orang tak berhajat, sebab tu dia kaya semua artinya Allah SWT. Makna kaya al-ghina ni ialah kaya makna tidak berajak. Siapa dia atas dunia ni hak tak berajak? Tak ada sah. Semua makhluk berajak. Hak tak berajaknya Tuhan. Malaikat berajak ke dia, semua berajak ke dia. Nampak tak? Iftiqarun ilaihi kullu ma siwa. Berhajat kepada dia semua benda selain pada dia. Ini molek ulama kita dibuat satu ungkapan. Iftiqaru ilaihi kullu ma siwahu. Berajak kepada dia semua benda selain pada dia. Lain pada dia semua berajak ke dia belakang. Situ tak akidah kita dah. Dia sebut tak ada sesuatu yang terkaya yang tak berajak kepada Allah.
Walaupun sekelip mata. Tak ada. Satu tik pun tak ada. Kita nak ke dia belakang. Tak ada, dia tak boleh duduk. Siapa dia? Kita orang lain. Binatang-binatang, malaikat, jin, iblis. Pohon kayu, langit, bumi, nampak situ tak? Segala planet-planet semua sebut saja makhluk, tak ada sekelip mata pun tak berajak ke dia. Pasal apa Tuhan ni dia orang panggil kaya? Sebab dia je tak berajak. Hak kaya semati dia. Al-Ghani nama dia, hak tu sungguh kaya sungguh, sebab dia je tak berajak kau orang. Manusia kita kelih, kalau kau kaya kau berajak kau orang, tu tak? Tuhan nak tunjuk. Dia mulut bangga sangat disebut ni orang kaya, hak tu orang kaya, ni hartawan, ni jutawan. Kau dia jadi jutawan, kau dia jadi tinggi kekayaan dia, makin kaya makin nak pakai ramai orang. Betul tak? Ceritanya Sultan Brunei, driver kereta dia saja beribu orang. Rumah dia ada 1,200 bilik, gidah mula sekali. Rumah ada 1,200 bilik. Setiap bilik tak ada tu orang gaji. Tidak, kau ramai dia pakai orang. Betul tak? Jadi balik, kau kaya, kau berajak kau orang. Nak kawin kasut kau orang. Basuh pinggir, basuh baju, tutulan. Dok orang kaya pun, dia habis. Berajak kau orang. Tak ada orang tak boleh duduk. Kau kaya, kau speak. Tuhan buat lagu tu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala, kaya dia kaya tak berajak kau orang. Tu baru kaya semua. Dan kita ni kena duduk sekelip mata pun tak ada puya, tak ada musik, kita tak berajak. Walaupun sekelip mata. Nak Tuhan belakang. Sesiapa yang beriktiqad, siapa dia ada dalam hati dia bahawa dia terkaya daripada Allah, maknanya dia tidak berajak kepada Allah, walaupun sekelip mata jadi kafir. Aku tak ni time ni aku tak sik ke Tuhan ni. Aku tak berajak sikit abuk ke Tuhan, jadi kafir. Daripada pukul 11.55 hingga 11.50 ni, seminit tau. Teko ni aku tak berajak ke Tuhan, kafir. Lepas tu, hak betulnya berajak seorang. Boleh faham? Itu ayat akidah kita. Ni Tok Syekh kita ni nak syarah gapo yang pengarang kitab tersebut. Artinya tiap-tiap suatu daripada makhluk semuanya kepunyaan Allah Ta'ala, seperti firman-Nya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Gapo makna kita nak baca Fatihah Alhamdulillahi Rabbil Alamin? Artinya segala puji bagi Allah Ta'ala yang mempunyai sekalian alam. Artinya sekalian makhluk daripada manusia, jin, malaikat dan binatang. Setiap makhluk adalah kepunyaan Allah. Mana dalilnya? Dalam surah Al-Fatihah ayat 1. Bila kita sebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin, gapo makna Alhamdulillahi Rabbil Alamin? Segala puji bagi Allah. Siapa dia? Allah tu Tuhan yang memiliki sekalian. Bapa disebut sekalian alam tu, kita mungkin budak-budak ni kita gamuk sekalian alam atas dunia aja dak. Hak mana duk cokah atas bumi dak. Bila sebut sekalian alam semua sekalian makhluk, hak kita tahu, hak kita tak tahu. Kita ni alam manusia. Ada jin hak tak dapat tengok. Alam malaikat, alam natal. Apa itu kita tak tahu. Berapa ribu alam pun kita tidak tahu. Dialah Tuhan bagi semua alam. Jangan ingat alam-alam ni atas dunia saja. Dalam alam jin, berapa mana kita tak tahu jin. Hak kita tahu ni sekat hak Nabi royak. Jin ni dia taklif syarat serupa kita, kena semayang serupa kita. Syariat serupa dengan kita, dosa pahala serupa dengan kita. Okey. Cuma ada orang sebut tu jin pakai BMW, ada jin pakai Mercedes kata tu. Tu ulang, ustaz-ustaz kita dia pakai tambah sendiri, kita ambil di mana. Kita jangan kecek barang raib ni kalau Nabi tak royak. Betul tak? Dia jadi khurafat. Dia rekod sendiri. Jin ni dia kata ada pakai Mercedes, pakai BMW. Dia pakai nak buat gaponya, dia tidak jadi jalan seperti kita, dia cung mari. Tubuh kita dia boleh masuk. Alalai. Puan mari. Kau berajak ke kereta ni kita.
Nak pergi pasir mah kata ada kereta tak boleh pergi. Dah. Dia jin, dia nak pergi hujung dunia, nak boleh ceng. Laku hang dia lah. Nah. Apa dia? Hotel katanya kalau ditanya dia ambil insurans nombor berapa, tak bayar lagu mana, jalan. Jadi, kalau dia bagi mengaruh, nak jawab tak boleh dah. Tak boleh pun. Tak boleh buat. Muka sedap mana bila mengajar sebut-sebut benda gini, orang mengatur. Oh, sedap cerita jin makan. Jadi nak royak. Bagi sedap kita kecek lagu tu orang pun ramah lagi. Kita tidak tahu barang kita royak betul ke tidak. Orang je dengar, dia pun tanya lah. Dia pakai insurans nombor berapa, rok tak bayar mana. Apa dia ada belok mana. Macam jin kan, dia sifat dia tidak suka kita. Syariat dia suka kita. Dia semaya macam kita. Adakah dia semaya terbang macam kita? Wallahu a'lam pasal gini. Bila Nabi ajar dia tu surah Al-Jin, Nabi ajar syariat ni ke dia. Pelaksanaan dia tak tahu. Tapi mestilah bila Nabi kita ajar, tak ajar bagi tunduk. Ajar bagi manusia. Tunduk bang. Cumanya begini. Pengalaman orang ni orang percaya tak nak percaya tidaklah menjadi kewajipan yang kena percaya. Ada orang cerita dulu, dia jumpa di Mekah. Jin tu menjelma jadi. Jin dia boleh berupa, dia jadi benda boleh. Kelebihan dia boleh berupa. Jadi tetapi ada katanya dia memerlukan tenaga yang banyak. Kalau tidaknya berupa sama letih bagi dia. Dia nak berupa jadi. Jadi ada yang mau tengok dia tu semaya seperti kita. Duduk bang, ketika dia tukar jadi orang. Dia duduk di Masjidil Haram. Tu cerita nak ya. Cerita orang hidup Mekah raya. Kawan-kawan raib dia kata tak ada. Satu. Yang keduanya, ini cerita benar. Betul-betul ni cerita. Apa dia? Ustaz Wai Jamil, bekas ahli parlimen Tupak, ingat dia dulu. Dia dan 2 kali tahun 90 dengan 95 di parlimen Tupak. Dia pergi umrah. Tu dia sendiri royak tinggi pun. Masa tu hilang. Dia kata masa dia nak balik tu ada orang yang ajak. Bila orang ajak tu dia kata dia jadi lupa. Lupa kok grup-grup hok pergi buat umrah dengan dia. Kita minta dia dulu jangan buat lagu tu nyanyi kok orang hok ni tanya cari tak jumpa. Tak ada dia. Tak ada dia berminggu-minggu tak ada. Dia katanya heret dia orang tu pergi ke kampung ni dia. Pergi tu dia kata pergi apa? Pergi masjid pergi dah tak. Pergi baik kata pergi masjid pergi sembahyang masjid dia haram. Dia kelih orang. Dia kelih orang tak jumpa orang dia kenal. Lepas tu kelih. Akhir-akhir sekali ingat lagi masa tu duduk di SUK kerja masa tu. Geger dulu tak macam tak kelih. Akhir-akhir mendengar berita baru dia sedar. Dia sedar balik tu kira-kira dengan tiket guna klik rumah. Dia cerita. Mati dah dia Ustaz banyak. Tu cerita nyata. Ceritanya dia kata dia serupa. Dia kelih orang juga. Satu kumpulan panggil dia, layan molek dia apa. Jadi kita pergi Mekah. Wallahualam tapi orang kita semaya masjid jin tu report kita duk semaya. Belah mana tu cerita. Jadi maknanya setakat itulah kita tahu haji ya. Takut ustaz tu bila dia ambil dia jin juga takut dia ajup BMW Mercedes jin. Tak tahulah dah. Tapi sebetul tu cerita mula wajam. Jadi kita pergi Mekah minta janganlah ajak dia jin. Nyanyi kau mari sekali dengan kita rusing dari orang rumah pukul si mati duduk man. Enggak. Jadi dia sebut sini alam ni alam manusia. Kita ni alam manusia. Alam jin, dunia dia. Malaikat. Hak lebih ramai pada gitu. Alam natang. Kita tak tahu lagu mana. Kerana tiap-tiap daripadanya dinamakan alam. Bila sebut Rabbil Alamin itu makna Tuhan kepada semua alam. Bukan sahaja alam manusia, alam jin, alam malaikat, alam natang. Sebab itulah Nabi Sulaiman boleh kecek dengan semut. Dia dengar semut kata, Ya ayyuhan naml,
udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduh. Qalat namlatun, berkata raja semut. Ni bukan cerita dongeng Quran sebut. Nabi Sulaiman ni Tuhan beri dia boleh masuk ke alam lain. Dia boleh dengar semut duk kecek. Maknanya semut ni dia kita tengok je lagu tu dia ada perancangan juga. Tak tahu nak kata apa. Cuba dengar ayat dia dikatakan. Qalat namlatun, kata raja semut. Surah berapa ya? Surah An-Naml. Ya ayyuhan naml, wahai semut-semut semua, udkhulu masakinakum, masuklah kamu ke dalam sarang masing-masing. La yahtimannakum, nanti kamu dipijak oleh Sulaiman wa junuduh, Nabi Sulaiman dan tentera-tenteranya. Sebab Nabi Sulaiman duduk jalan mari, dia bunyi gudeguk. Maknanya cerdik juga semut. Bukan kata dia bodoh gitu. Hei semut-semut semua, masuk dalam lubang masing-masing. Kalau tidak, mu kena jijak Nabi Sulaiman dengan tentera-tentera. Itu bukan cerita dong. Fatabassama dhahikan, Nabi Sulaiman dengar, Nabi Sulaiman pun senyum ketawa. Syukur Nabi Sulaiman. Hei semut, nak syukur dia. Ada Indonesia lah ni nama Ghufran. Dia mengaku dia boleh kecek bahasa semut. Nak dengar dia kata bahasa semut. Maqali madisi-jisi gap dia sebut ikut dan orang kata bahasa ke apa? Bahasa ke apa? Bahasa ke apa Nabi kata? Suryani. Dia kata bahasa Suryani. Boleh tanya kata pun tak ada orang kerti bahasa Suryani. Terlawak. Tapi Nabi Sulaiman betul. Sebab apa? Quran raya. Kalau hadis tu nak tanya juga hadis sahih tak sahih lah. Ni Quran. Aku klik baca cerita lagu mana Nabi Sulaiman tu. Boleh dengar dunia semua. Boleh. Jadi bila kita sebut Tuhan ni Rabbil Alamin, Tuhan sekalian alam. Alam semua, alam burung, alam goni, alam goni. Sebab alam semua lain dengan alam binatang lain. Sebab dia tak boleh kecek dua tu. Dia ada alam masing-masing. Siapa dia? Tuhan punya alam. Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah kita berasa besar bila tersebut alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Orang lain tak layak dipuji, hanya Allah yang layak dipuji. Siapa dia? Allah ni Rabbil Alamin, Tuhan kepada sekalian alam. Bila bunyi alam ni bukan sekat duduk di barat dengan timur, utara dengan selatan. Alam-alam lain. Boleh faham? Okey. Pukul berapa mi Isa? 9 minit lagi. Ia adalah kerana setiap yang disebut itu dinamakan alam. Ia dikatakan alam manusia, alam jin, alam malaikat dan sebagainya. Dan bermula perkataan dan tiada memilih akan dia oleh sesuatu. Artinya bahawasanya Allah Ta'ala tiada memilih akan dia oleh sesuatu. Tengok kalau ayat dia belik ni. Hak mana fa'il, mana pada maf'ul ni. Dia tengok ayat dia ni. Bahawasanya Allah Ta'ala tiada memilih. Kita kata Allah, kalau baca tak faham gini kan, kita kata Allah tak ada milik, Allah tu kosong, tak nak milik. Tapi bila sebut akan dia oleh sesuatu, hak tu pemiliknya, sesuatu tak boleh milik dia. Fa'il sin. Faham ni? Pasal dia tu gaya orang panggil Arab. Sebab tu kalau kita reti Arab ni kan, kita baca kitab Jawi klasik ni, kita boleh faham walaupun kita tak mengaji. Sebab dia tidak lari daripada cara dia. La yamliku syai'un duk belakang. Kerana ia jua yang menjadikan tiap-tiap sesuatu seperti firman-Nya qulillahu khaliqu kulli syai'. Maksudnya dia Allah tidak dimiliki oleh sesuatu, iaitu bahawasanya dia Allah tidak dimiliki oleh sesuatu. Maknanya Allah tidak dimiliki oleh mana-mana makhluk. Orang tak boleh jadi tuan dia. Kerana Allah jua yang menjadikan setiap sesuatu. Dia nak kena milik gapo, moga dia buatlah kau. Betul tak? Sebagaimana firman dalam surah Ar-Ra'd ayat 18, maksudnya katakanlah hai Muhammad, katakan olehmu hai Rasulullah, Allah Ta'ala menjadikan akan tiap-tiap sesuatu daripada sekalian yang baharu, dan tiada diterima akal bahawa yang dijadikan memilik akan yang menjadikan. Bahkan yang menjadikan itu yang memilih akan yang dijadikan. Katakanlah hai Muhammad,
Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan setiap sesuatu yang baru. Ini dalam kaedah ngaji sifat 20 dia bagi dua. Yang dia panggil coding dengan hadis. Coding tu hasil. Hak lain ni baru belaka. Sebab apa baru? Walaupun malaikat, walaupun bumi, walaupun aras hak dulu pun semua baru di sisi Allah. Sebab apa? Ada surat beranak belaka, ada tarikh lahir. Hak tak ada tarikh lahir tu hasil. Jadi dia sebut sini setiap sesuatu yang baru. Menjadikan setiap sesuatu, iaitu makhluk. Dalam ayat tadi ada apa yang baru sebut? Tak ada yang baru, dia tambah ni. Sebenarnya kulillahu khaliqu kulli syai'in. Kalau terjemuh ni, kul katakan lemah Allah lah khaliq yang mencipta kulli syai', setiap sesuatu. Dia tak sebut baru tak baru, cuma dia nak suruh macam nak ambil arti pokok sifat 20 ni. Dia seronok benar kalau sebut coding baru, coding hadis, coding puji hadis bagi coding ke apa, disokong main lagu tu. Sebenarnya kalau orang ngaji dari segi apa ni akidah salam, dia tidak guna coding al-awwal wal akhir. Sebabnya Quran datang lagu tu dah huwal awwal, dia yang awal dan dia yang akhir. Huwal awwal wal akhir. Dia tidak bincang coding hadis, kidam. Dia macam nak kalau Mu'tazilah sikit. Dia kata jadi sementara itu akal kita pun dari segi logik tidak boleh menerima bahawa benda yang dijadikan boleh memiliki yang menjadikannya. Tak munasabah bagi yang kena buat ni nak jadi tuan ke benda pembuat dia. So kalau tukang buat kursi tu jadi tuan kepada dia buat kursi dah. Tiba-tiba kursi jadi tuan. Dia pun dah jadi kena milik. Tak munasabah dah. Otak tak boleh terima dia kata. Dia tak kata semua tokoh. Sebab dia sebut dah kan. Musyrik dia kata, bila dia sebut dia kata ma na'buduhum, kami tidak sembah mereka. Itu dalam Quran sebut. Bila kita tanya orang musyrik bapa semua tokoh, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Mereka semata-mata untuk tokoh ni mendekatkan kami kepada Allah semata-mata. Apa beza dengan orang yang pergi kubur minta dengan tok wali, minta dengan apa? Kita kata sebuah kubur kan tak. Melainkan kita nak jadikan dia sebagai perantara untuk bawa kita dekat Allah. Siapa? Kan? Jawab pihak dia mau jawab tu. Orang musyrik jawab dah ke Nabi tu. Dalam Quran. Illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Melainkan untuk bawa kami ni rapat kepada Allah semata-mata. Bukan sembuh dia kata. Kita je kata dia sembuh, dia tak sembuh. Dia tidak Tuhan dia kata. Perantaraan. Jadi perantaraan ni dah. Islam mensifatkan benda itu adalah syirik. Faham dan buat tidak syirik dah gitu. Tak selisih banyak tu. Jadi orang panggil tu, apa je berani sangat duk niti atas tepi bira neraka. Dah. Dah orang kata dah jadi syirik buat lagu ni. Boleh nak tebal juga. Patut kalau kita cermat dalam ibadat ni pun kita lari jauh lagi. Jangan kita bertawassul, sebab tawassul ni ada menjadi khilaf ulama, boleh bertawassul kepada orang mati. Kita punya khilaf tu kita takut dah. Takut salah tak boleh. Betul tak? Apa jadi berani? Pokok ni jadi berani. Orang kata tak boleh istighasah. Apa bukan lagu tu. Bila kata ni bid'ah, Nabi kata bid'ah ni sesat. Apa bid'ahnya ada juga hak molek. Jadi suka main dalam lagu tu. Kalau kita cermat dalam ibadat kita, biarlah hasanah tak hasanah, kalau bunyi kita nak lagi jauh lagi. Kalau bunyi ada kita kata rima orang masyarakat terlepas. Tak. Tak apa, tak baik pun. Kita koci rumah tak situ ubik lah kita. Tak. Takut. Tapi dok jadi tak takut. Bunyi tu lebar sangat tak? Tapi tak takut. Bila orang kata tak boleh, tak apa. Syirik ni pun tak apa. Khurafat ni tak apa. Bid'ah ni tak apa. Hengai semua. Ni boleh gurau ni bahagian ni.
Bahagian tak boleh cuk kelik ni. Wa amal ibadat ni bahagian tak boleh cuk kelik. Tahu-tahu mati ya. Apa nak buat mana? Macam mikir sikit dah. Tu dia. Sekat tu dah. Dan bermula perkataan.